صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan pengunjung Facebook Live Tabung Haji Travel. Apa khabar semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, hari ini 5 Syaban dah sudah tuan-tuan, dah tak lama lagi kita akan masuk Ramadan. Jadi untuk segmen kita pada pagi ini kita ada sesuatu yang istimewa yang kita bawakan khas untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa like dan share Facebook Tabung Haji Travel. Okey, kita perkenalkan tamu kita pada hari ini, Ustaz Hanif. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Hanif ni sebenarnya salah seorang daripada petugas kami di Madinah. Bila Tabung Haji Travel saja, bila pergi umrah dengan Tabung Haji Travel ataupun haji, mesti akan jumpa Ustaz Hanif ni bertugas di Madinah, insya-Allah Ustaz ya. Ya, betul. Dia juga adalah pelajar Universiti Madinah, masih lagi bertugas sebagai staf Tabung Haji Travel di Madinah. Jadi Ustaz, hari ini kita nak cerita sikit dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan beberapa rahsia ataupun sejarah berkaitan dengan kurma ni. Maklumlah tuan-tuan dan puan-puan, kita ni bila makan kurma ni dah bertahun-tahun, kan, ada yang dah 10 tahun, ada yang dah 20 tahun, tetapi kita tak tahu lagi sebenarnya adakah cerita di sebalik kurma yang kita makan ni. Jadi Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan sedikit hari ini sejarah berkaitan dengan kurma ni Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Haji Syam ya. Jadi para penonton dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi kasihi ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kepada sejarah kurma ni, para pengkaji sejarah mereka ni berbeza pandangan. Jadi ada yang mengatakan bahawa sejarah kurma ini bermula di Timur Tengah. Ya, dan juga ada yang mengatakan bahawa sejarah kurma ini bermula di kawasan Babylon, di kawasan Teluk Parsi, yang mana sekitar 4000 tahun sebelum Masihi. Dan ada juga pengkaji sejarah daripada Mesir, contohnya mereka mengatakan bahawa telah bermula lebih lama lagi sebelum itu, daripada zaman batu lagi, kerana terbukti apabila mereka buat kajian di makam-makam Fir'aun, ya, raja-raja yang dahulu di Mesir, tertulis kelebihan kurma itu pada makam tersebut. Ya, kemudian kajian mereka juga membuktikan bahawa adanya minuman dahulu bukan sahaja daripada anggur, tetapi telah lama dijadikan kurma itu sebagai satu minuman alkohol ataupun sebagai arak di zaman mereka. Jadi ini telah terbukti bahawa sebenarnya sejarah kurma ini lebih kurang, kalau mengikut Mesir itu lebih kurang 8000 tahun sebelum Masihi. Jadi sebenarnya kalau kita tengok ya kepada sejarah nabi-nabi yang terdahulu pun, apabila Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dengan ibunya Hajar alaihissalam, kemudian tinggal di satu tempat yang kering kontang, iaitu di kawasan Tanah Haram Mekah.
Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Jadi kalau kita tengok pada ayat tadi, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan keluargaku, zuriatku di mana? Di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan, tak ada pohon pun masa itu. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagilah, jadikan zuriat daripada zuriat Nabi Ibrahim ini yang mendirikan salat. Maka kitalah daripada zuriat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagilah manusia tertumpu menuju ke arah kota Mekah. Di kawasan lembah yang masa itu tidak ada pohon lah. Akhirnya sekarang ramai orang menuju ke situ. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan kurniakanlah buah-buahan kepada mereka. Akhirnya di Mekah juga subur tumbuhnya pohon-pohon seperti pohon-pohon kurma. Kalau kita lihat kepada sejarah seperti di Madinah juga, ya, telah lama di Madinah juga sejak 1400 tahun yang dahulu, bagaimana Nabi SAW juga ada terlibat dalam penanaman ataupun menanam pohon kurma. Kita lihat contoh, kita ambil contoh bagaimana kisah daripada kisah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi yang berasal daripada mana? Asfahan. Asfahan di mana, tuan-tuan dan puan-puan? Adalah sekitar di kawasan Parsi lah, ketika itu di kawasan Iran dan sebagainya. Jadi Salman Al-Farisi ini agamanya dahulu adalah agama Majusi, ada yang kata dia berubah agama kepada Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Sehinggalah akhirnya terdetik untuk memeluk agama Islam dan beliau berharap dapat berhijrah ke Madinah. Akhirnya dibeli oleh seorang Yahudi daripada Bani Quraizah dan dibawa ke Madinah. Dan sentiasalah Salman Al-Farisi ini mengikut perkembangan Nabi, tetapi beliau tak sempat memeluk Islam untuk sertai perang Badar atau perang Uhud. Tetapi akhirnya beliau sempat dengan perang yang seterusnya, Khandak dan seterusnya. Tetapi apa yang ingin disampaikan? Apabila Salman Al-Farisi ingin memeluk Islam bersama dengan Nabi SAW, maka tuannya iaitu Yahudi itu telah meletakkan syarat. Perlu menanam 300 pohon kurma. 300 pohon kurma, tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga 40 uqayyah emas. 40 uqayyah emas ni lebih kurang 4 kilo emas masa tu. Jadi perlu diselesaikan segera. Jadi seolah-olah ini adalah satu syarat, dalam bahasa Arab kita panggil syartun ta'jizi. Satu syarat yang melemahkan. Seolah-olah Haji Syam, ya, satu syarat yang mustahil. Ya, betul. Bagaimana seorang hamba tadi yang miskin, tanpa bayaran secara ansuran, dia nak kena selesaikan 300 pohon kurma dan 40 uqayyah emas. Lebih kurang 4 kilo lebih lah emas. Ya, tetapi akhirnya para sahabat membantu Nabi, juga membantu Nabi. Kata sahabat mana yang ada pohon kurma, ada yang bawa 30 pohon, ada yang bawa 20 pohon, ada yang bawa 10, 15 dan sebagainya. Akhirnya terkumpullah 300 pohon kurma tadi, dan emas tadi juga dapat dibayar, dan akhirnya Salman Al-Farisi dapat dibebaskan dan bersama dengan Nabi SAW. Jadi itu adalah bagaimana contoh yang kita dapat lihat sejarah kurma ini telah bermula sebelum zaman Nabi SAW sehinggalah kepada zaman Nabi SAW sendiri, Haji Syam. Allah, Masya Allah Ustaz. Ya, tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dihormati sekalian, selama ni kita duduk dengar Salman Al-Farisi je teringat perang Khandak. Siapa yang pernah pergi umrah tu sampai di kawasan Masjid 7 tu je akan teringat kisah cerita Salman Al-Farisi. Ya, betul. Rupanya di sebalik kisah sahabat Salman Al-Farisi ni ada kisah dia dibebaskan daripada hamba tu 300 pokok, Ustaz. Ya, betul. Oi, satu kebun besar tu, tuan-tuan. 300 pokok bukannya mudah tu. Ya, tapi alhamdulillah sahabat Rasulullah dan sahabat-sahabat berjaya juga untuk menebus Salman Al-Farisi ni, Ustaz. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tanya Ustaz sikit lagi, Ustaz. Itu sejarah kurma sebentar tadi. Kalau kali ni Ustaz dapat cerita pula lagi, apakah faedah kurma ni, Ustaz? Okey. Baik, Haji Syam. Kalau kita lihat berkaitan dengan faedah kurma ini, ya. Jadi yang pertama kita tengok daripada rujukan kita yang utama, iaitu Al-Quran. Bagaimana kita ambil contoh bagaimana yang dirakamkan dalam Al-Quran kisah Maryam alaihissalam. Siapa dia Maryam alaihissalam? Ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi Maryam ini apabila Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mengandungkan Nabi Isa alaihissalam, maka ketika itu Maryam mendapat kritikan, tomahan, cacian dan sebagainya kerana tidak mempunyai suami tetapi boleh mengandung.
Mereka kata wa ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Bapa engkau bukannya seorang daripada keturunan yang kotor, mak engkau bukan pelacur. Jadi sampai begitu sekali kritikan tomahan yang diterima oleh Maryam alaihissalam. Jadi Maryam ini satu hari apabila telah syarat mengandung, ya, syarat mengandung, kemudian beliau telah pergi ke satu tempat yang terpencil. Yang disebut dalam Al-Quran, fahamalathu fantabadhat bihi makanan qasiyya. Pergi ke satu tempat yang terpencil. Kemudian fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Akhirnya kerana sakit syarat mengandung tadi telah menyebabkan Maryam alaihissalam tadi menyandar kepada nakhlah. Apa itu nakhlah? Pohon kurma. Jadi apabila bersandar di pohon kurma itu, maka kata Maryam alaihissalam, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya, alangkah baiknya kalau aku mati, aku dilupakan. Orang tak ingat pasal aku, tak perlu kritik, tak perlu tohmah dan sebagainya. Jadi terlalu tertekan, ya, terlalu tertekan. Kemudian akhirnya datang suara daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam riwayat kata daripada Jibril. Jadi dikatakan fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Iaitu Allah menjadikan di bawah Maryam alaihissalam itu sungai yang mengalir supaya Maryam dapat minum daripada air tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Quran, Allah kata apabila sandar pada pohon kurma itu, Allah kata wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyah. Ya, maka makanlah, ya, goncangkan pohon kurma tadi supaya akhirnya jatuhlah buah kurma yang rutab, yang masak tadi jatuh supaya dapat dimakan. Apa Allah kata? Fakuli washrabi wa qarri aina. Ini poin penting, ya. Ini poin penting. Allah kata makanlah, minumlah dan tenangkanlah, ya, sejukkan mata, maksudnya tenangkanlah fikiran. Jadi antara faedah yang kita boleh dapat di situ, selain daripada kurma dapat kurangkan kesakitan atau memudahkan semasa mengandung, ya, masa nak melahirkan anak, Haji Syam. Kemudian kurma juga dapat menghilangkan stres. Kita tahu bahawa ketika itu Maryam alaihissalam dalam keadaan yang sangat tertekan. Tertekan kerana bukan sahaja, kalau kita tengok tertekan dari segi dalaman, letih, penat dan sebagainya, tertekan juga kerana tohmahan, cacian dan sebagainya. Tetapi kurma ini, nak ceritanya fadilat yang cukup banyak ada pada kurma itu sendiri, dapat mengurangkan stres. Dan kita tahu kalau kita tengok kajian sains yang lain dan sebagainya, dalamnya ada magnesium, kalsium, kalium dan sebagainya, cukup banyak zat yang mencukupi kepada seseorang itu untuk memberikan satu kesihatan yang baik pada tubuh badan. Sehingga kan ada, ya, pengkaji dari sudut kesihatan, ya, yang mengatakan bahawa kalau kita ambil kata tak sampai 3 biji kurma sekalipun, samalah dia punya khasiatnya itu dengan sebiji buah. Ya, dan juga kita dapat lihat, ya, mengikut kajian sains, ya, ada yang mengatakan bahawa kalau sekiranya contoh kita berbuka puasa, itu, maka kalau kita berbuka puasa dengan makanan yang berat, maka dia mengambil masa 2 jam atau 3 jam untuk hadam. Tetapi kalau kita mengambil kurma tadi, maka kurma dia ada satu yang kita panggil sebagai glukosa ataupun fruktosa, yang mana gula ringkas tadi sampai kepada empedu kita, kepada badan kita, lalu memberikan satu tenaga yang baik. Jadi kita bersemangat untuk solat dan seterusnya. Jadi itu adalah contoh faedah yang boleh kita dapat daripada kurma tadi, ya, Haji Syam, ya. Allah, Masya Allah. Ya, betul, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Rupanya banyak faedah. Jadi mungkin juga ada di kalangan kita, ya, mak ayah kita ataupun ada di kalangan kita sendiri yang sedang berpuasa Syaban ini, dan kita akan memilihlah kurma ni sebagai, orang kata, permulaan pembuka puasa kita lah. Itu memang kita orang Melayu biasanya macam itulah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan kurma ajwa dan juga safawi kami ini. Di banyak ajwa berharga RM48 dan juga safawi berharga RM35. Dah termasuk postage, Ustaz. Dah termasuk postage, ya, untuk kawasan Semenanjung. Jadi boleh juga buat surprise untuk kawan-kawan yang tengah pregnant tu. Mana tahu, kita tahu dah
kakak kita ke, adik kita ke, macam Ustaz dah cerita tadi, ianya sangat berfaedah untuk orang yang mengandung sebagai penambah tenaga. Jadi mungkin kita boleh buat surprise untuk kakak ke, untuk wife sendiri ke, order saja online di www.shopping.thts.com.my dan kita hantar terus ke rumah tuan-tuan dan puan-puan. Boleh buat surprise. Pada yang tak ada internet ataupun nak beli secara manual, boleh hubungi hotline kami 019-289-7624. Dapatkan sementara stok masih ada. Okey Ustaz, kita nak sambung lagi. Selain kita dah tahu dah dia punya sejarah dia, kita dah tahu dah dia punya kata faedahnya, memberi tenaga mungkin. Dan kalau dah begitu ceritanya Ustaz, macam mana kita nak tahu kepentingan kurma ni dalam kehidupan kita Ustaz? Silakan. Okey, baik Haji Syam. Okey. Nak ceritanya kepentingan kurma ni tuan-tuan dan puan-puan ya, para penonton sekalian dan sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita tengok di rumah orang Arab pun ya, sentiasa kurma tu ada di rumah. Kenapa? Sebab mereka berpegang kepada hadis Nabi SAW. Apabila Nabi kata dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, kata Nabi SAW, baitun la tamra fihi jia'un ahluhu, iaitu rumah yang di dalamnya tidak ada kurma maka penghuninya adalah lapar. Allah, Masya Allah. Jadi kenapa? Sebab kurma ni seperti mana yang kita telah ceritakan tadi, dia mengandungi khasiat yang cukup banyak. Kalau kita lihat bagaimana dalam sebuah hadis yang lain ya, suatu hari apabila Aisyah bersama dengan anak saudaranya iaitu Urwah ibnu Zubair, anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah berkata, wahai Urwah, ya wahai anak saudaraku, sesungguhnya aku telah melihat anak bulan ke anak bulan, dan aku telah melihat 3 kali anak bulan, iaitu dipanggil hilal dalam bahasa Arab, selama 2 bulan. Ya, selama 2 bulan 3 kali anak bulan dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan aku tidak menghidupkan api di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan tidak dinyalakan api di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Aisyah. Lalu Urwah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya khalah. Kita tengok bagaimana satu penghormatan, wahai makcikku, wahai anti, wahai apa sahajalah yang menunjukkan penghormatan. Wahai makcikku, ma yu'ayyishukum, apa yang menghidupkan kamu dengan makanan tak ada tadi? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadan. 2 benda hitam. Apa benda hitam itu? At-tamar wal ma', kurma dan juga air. 2 bulan tadi dapat hidup dengan kurma dan air. Menunjukkan khasiat yang cukup besar yang ada dalam kurma ini tuan-tuan dan puan-puan. Masya-Allah. Kemudian Aisyah juga mengatakan sambungan daripada hadis tadi, ada juga jiran kami daripada Ansar yang datang memberikan susu kambing. Jadi Aisyah mengatakan Nabi SAW menamakan ya, kalau tadi kurma dan air dinamakan sebagai aswadan, 2 benda hitam Haji Syam ya. Dan Nabi juga menamakan kalau kurma dengan laban. Apa itu laban? Susu. Ya. Jadi kurma dengan laban ini atyaban. Ya, atyaban ini bermaksud apa? 2 benda yang baik. Jadi susu, kalau kombinasi susu dan kurma sebenarnya satu gabungan yang sangat baik Haji Syam. Masya-Allah. Ya. Jadi ini menunjukkan sebenarnya kurma ini adalah satu perkara yang penting yang perlu ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seharian. Kalau kita tak sempat sarapan pagi dengan benda-benda yang berat sekalipun, ya zaman kita sekarang kita kata nasi lemak lah, kuih tiaw lakna ke apa dan sebagainya, sekurang-kurangnya kalau ada kurma, maka itu telah menjadi khasiat yang baik kecukupan kita pada hari tersebut. Begitu Haji Syam ya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, penonton yang hormati sekalian, rupanya janganlah kita simpan kurma kita bulan puasa saja kalau macam tu. Ya, sebab Rasulullah sendiri dah sebut. Ya, dua aswadan Ustaz ya. Aswadan, air dan juga kurma. Maka boleh untuk menampung seisi keluarga. Jadi kalau macam tu, betapa besarnya manfaat kurma ni sebenarnya. Tapi kita orang Melayu ni selalu kurma ni bulan puasa je Ustaz. Bermusim ya. Bermusim, masuk hari pertama Syawal tu dah tak makan kurma. Dia dah sibuk dengan lemang dengan rendang dia kan. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita packing macam ni, dah siap ke dalam Tupperware macam ni untuk tuan-tuan dan puan-puan simpan di dalam peti ais itu, tapi jangan simpan dekat dalam freezer Ustaz. Nanti dah jadi kurma beku. Kita simpan di dalam mungkin kat tempat sayur ke apa ke, di mana ini akan tahan lebih daripada setahun insya-Allah.
Sebab kurma ni pun kurma baru. Jadi tak perlu risau. Boleh simpan lebih daripada setahun. Jadi kalau boleh janganlah beli sebekas je. Belilah 2-3 bekas. Sebab apa? Dengan kurma ajwa RM48 ni tuan-tuan dan puan-puan, dah memang harga istimewa dah dalam pasaran sebenarnya Ustaz. Dan Safawi buat cuma 35 sahaja dah termasuk postage. Ya Ustaz. Jadi bila sebut pasal kurma nak buka puasa nanti ni Ustaz, kita biasa dengar orang kata sebut 3 biji lah, 7 biji lah. Sebenarnya ada tak spesifik bilangan kurma tertentu yang kita kena ambil Ustaz? Okey, baik. Berkenaan dengan bilangan kurma ini ya Haji Syam ya. Kalau kita tengok pada hadis Nabi SAW ya, dalam satu konteks Nabi sebut berkaitan dengan ajwah, tetapi secara umumnya ia berkaitan juga dengan kurma yang lain. Seperti mana Nabi sebut, man tasabbaha kulla yaumin sab'a tamaratin min ajwah lam yadurruhu dhalikal yauma summun wala sihrun. Iaitu barang siapa yang dia berpagi-pagian ya, pada waktu pagi, maka dia makan kurma ajwa itu sebanyak 7 biji, maka dia tidak akan disentuh, dimudaratkan pada hari tersebut dengan racun ataupun sihir. Jadi ini menunjukkan sebenarnya Nabi sebutkan 7 ya. Dalam yang pertama kita tengok Nabi sebutkan dalam bilangan yang ganjil. Yang kedua Nabi sebutkan sebanyak 7 biji. Maka itu adalah kita katakan bahawa satu bilangan ataupun dalam keadaan yang normal. Ya, dalam keadaan yang normal orang itu sihat. Kerana kita boleh katakan bahawa boleh jadi ada orang yang dia tak boleh makan kurma dengan jumlah yang banyak. Ada orang yang dia perlu makan sedikit. Ada orang pula dia perlu makan dengan jumlah yang mungkin dia perlu makan lebih sedikit kerana dia perlukan gula yang lebih pada badan. Jadi ini bergantung kepada nasihat dari sudut kesihatan juga. Tetapi sekiranya orang itu sihat normal, maka kalau dia makan 7 biji itu sudah memadai. Sebab kita tahu ya, seperti kalau saya ambil kata-kata daripada seperti Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin mengatakan sekiranya seseorang itu kalau dia makan kurma sebanyak 7 biji, kalau dia makan sebanyak 7 biji, maka insya-Allah dia akan dapat fadilat seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tetapi kalau sekiranya dia makan kurang daripada itu, tidaklah sampai memudaratkannya. Tetapi kena ingat, kita ini adalah umat yang sederhana. Ya. Umat yang sederhana bermaksud tuan-tuan dan puan-puan ya, para penonton sekalian, umat yang sederhana maksudnya kita jangan berlebihan. Jangan berlebihan, jangan terlalu tak makan langsung, jangan juga kalau makan terlalu berlebihan. Saya kongsikan bagaimana satu sejarah ya, satu kisah disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad ya. Diceritakan bahawa Al-Imam Muslim yang wafat di Naisabur ya, wafat di Naisabur, kemudian diceritakan suatu hari apabila Al-Imam Muslim mengajarkan sebuah hadis, mengajarkan majlis hadis yang berada pada setiap malam dan sebagainya. Dan Imam Muslim ditanyakan tentang satu soalan berkaitan dengan hadis, dan beliau tidak dapat menjawabnya, dan beliau kata berikan masa, aku akan pulang ke rumah pada malam ini untuk buat kajian. Dan apabila Al-Imam Muslim sampai di rumah, beliau berpesan jangan ada yang ganggu aku pada hari ini kerana aku nak buat kajian. Jadi tak ada orang boleh masuk, tetapi ada orang datang, dia berikan sebakul kurma kepada Al-Imam Muslim tadi, takutlah dia lapar sambil buat kajian. Jadi Imam Muslim sambil mengkaji, sambil membaca, sambil makan. Dan diceritakan dia makan kurma itu sampai pagi, sebakul tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak tahu bakulnya besar macam mana, tetapi diceritakan sebakul kurma diberikan kepada Imam Muslim. Diceritakan dimakan kurma itu sehingga pagi. Ya, sehingga pagi. Maka diceritakan Al-Imam Muslim itu wafat kerana terlebih memakan kurma. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa sahaja benda yang terlebih pun, kalau kita makan buah oren sekalipun yang ada vitamin C dan sebagainya, kaya dengan vitamin C, kalau terlebih sekalipun tuan-tuan dan puan-puan, tetap akan memudaratkan. Jadi kita jadi umat yang berpada-pada, jadi berpada-pada supaya kesihatan tadi sampai seperti mana yang disarankan oleh Nabi SAW. Begitu Haji Syam. Masya-Allah Ustaz. Jadi kita ada pertanyaan sikit Ustaz berkenaan dengan sampai nak hantar ke Sarawak. Boleh insya-Allah untuk Sabah dan Sarawak kita boleh hantar, di mana dia punya charge penghantaran dia antara 8 ke 10 ringgit lah, lebih kurang macam tu. Untuk tambah sikit lah ya, Semenanjung harga ajwa 48 dan 35 tu dah termasuk postage, tapi untuk Sabah dan Sarawak antara 8 hingga 10 ringgit. Sebab nak tengok dia masuk ke pedalaman ke tidak ke. Jadi boleh, kat mana nak order? Boleh order di www.shopping.tsts.com.my. Jadi Ustaz ya,
Rupanya ialah betul lah, sebab Islam pun memang ajar kita bersederhana. Jadi maklumlah orang kita ni biasanya buka puasa dia kurma itu entah 3 biji je. Lebihnya dengan murtabak lah, air sirap lah, air cendol lah kan. Banyak yang manis-manis kata. Tapi manisnya kurma ni dia tidak memberi kesan kepada kesihatan sangat. Tapi kalau dah makan sampai 10 kilo, na'udzubillah lah. Macam-macam lah boleh jadi. Kan. Tapi rupanya kurma ni bilangannya 3 tu pun dah okey, 7 tu adalah mengikut sunnah. Ya, betul. Jadi mungkin 7 biji lah kot boleh. Mungkin tak 7 biji sekaligus pun, 7 biji satu hari pun boleh kot Ustaz Ya, betul. Tapi bulan puasa nanti jangan pula babat siang tu makan ada makan kurma pula kata ikut sunnah. Salah dah tu. Jadi mungkin sahur 3 biji, buka puasa nanti 4 biji contohnya. Kalau rasa boleh untuk makan 7 biji masa sahur pun tak ada masalah. Masya-Allah, betul. Sebab ianya akan memberi tenaga pada kita untuk satu hari tu nanti insya-Allah. Ya, sebenarnya betul. saya dah cuba Ustaz, betul apa yang Ustaz cakap tadi tu, susu dan kurma ni sekiranya kita gabungkan dan jadikan sebagai sahur, ini memang beri tenaga untuk kita untuk sepanjang hari tu nanti insya-Allah. Di mana nanti kita akan kongsi juga dengan tuan-tuan dan puan-puan resepi berkaitan dengan kurma ni yang mudah nanti boleh guna untuk masa sahur nanti insya-Allah. Sebab kita ada banyak lagi segmen sebenarnya akan datang ni. Jadi Ustaz, kita ada dalam banyak-banyak kurma Ustaz. Di Madinah sendiri pun ada lebih kurang 120 jenis. Tapi kali ini kita cuma bawa 2 sahaja untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan boleh tak Ustaz ceritakan pada kami yang mana satukah kurma yang terbaik Ustaz? Okey, baik Haji Syam. Berkenaan dengan kurma yang terbaik ya. Jadi sebenarnya kalau seperti mana yang disebutkan oleh Haji Syam tadi, di Madinah sahaja ya, ada 120 jenis kurma, betul? Ini telah dibuktikan banyak kajian. Sebut kita tengok buku seperti As-Samhudi, ada tulis buku pasal tarikh ya, sejarah Madinah Al-Munawwarah. Kemudian banyak lagi yang menulis pasal sejarah Madinah ini ya. Jadi sebenarnya di seluruh dunia kalau dikatakan ada 2000, lebih kurang 2000 jenis kurma, dan boleh jadi lebih lagi, Allahu a'lam. Ya, jadi nak menunjukkan bahawa sebenarnya kurma ini banyak. Diceritakan kalau kita ambil di Madinah katalah 127 jenis. Ada yang kata ya, kajian telah membuktikan di Iraq sahaja ada 600. Masya-Allah. 600 jenis kurma tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mungkin namanya berulang, jenisnya lebih kurang ke apa dan sebagainya. Tetapi tidak syak lagi, tidak was-was lagi tuan-tuan dan puan-puan, kurma yang terbaik adalah kurma ajwa. Kenapa? Sebab ada kurma yang dia terkenal ataupun dia naik namanya kerana sebab keagamaan, seperti kurma ajwa, kerana didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpagi-pagian dengan 7 biji kurma ajwa, ya. Jadi ini adalah berkat, kerana berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kurma ajwa itu memberikan manfaat daripada racun dan sihir, tanpa menafikan khasiat yang semula jadi sedia ada dalam kurma ajwa tersebut. Begitu juga dalam kurma yang lain. Ya, tetapi kurma ajwa ini dikhususkan kerana berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan contohnya ada kurma ajwa, apatah lagi kalau kurma ajwa itu seperti ini, kurma ajwa aliyah. Ya, kurma ajwa yang berkualiti, yang grade tinggi daripada tempat yang khas di Madinah Al-Munawwarah ya. Jadi kurma ajwa aliyah ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil ajwatil aliyah, inna fi ajwatil aliyah shifaan au innaha tiryakun awwal al-bukrah. Ya, kalau kurma dia dapat menjadi ataupun penyembuh kepada penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya kalau kita ada kurma ajwa, contoh kita beli kurma ajwa 1 bakul, kita beli kurma safawi contohnya, dengan mungkin dalam setengah kilo, kurma ajwa kita ada 2 kilo. Setiap hari kerana minatnya kita pada kurma ajwa, kita makan kurma ajwa aja. Akhirnya kurma ajwa habis kerana kita nak ambil fadilat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu esoknya tinggal kurma safawi. Jangan pula kita tak makan kurma safawi tadi kerana kita nak tunggu stok yang baru daripada ajwa sahaja. Ya. Jadi ada satu kaedah dalam Islam, kita kata ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Jadi kalau kita tak dapat nak lakukan semuanya, nak dapat semuanya, maka jangan tinggal semuanya. Jadi apa sahaja kurma yang ada maka makanlah. Kalau ada ajwa, itulah yang terbaik. Jadi kurma ini apa sahaja benda-benda yang memberi manfaat dan berkhasiat ini, maka itu adalah sebagai asbab.
Ya, yang membantu untuk mencapai kesembuhan dan sebagainya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya Haji Syam, seperti mana yang kita tahu, Allah adalah musabbib, yang memberikan sebab, dan juga Allah adalah asy-syafi, yang memberikan kesembuhan. Jadi begitulah secara ringkasnya Haji Syam, ya. Okey Ustaz, kita ada pertanyaan daripada Encik Umair Jaafar tu Ustaz. Okey. Dia tanya, saya nak tanya, adakah fadilat amal berkenaan dengan kurma ni Ustaz? Okey. Berkaitan dengan fadilat amal berkaitan dengan kurma ini Haji Syam, ya. Kalau kita tengok yang pertamanya, Nabi galakkan dimakan pada waktu pagi. Ya, sebab kerana pada waktu pagi itu badan kita memerlukan satu khasiat dan sebagainya. Betul. Dan begitu juga kalau kita berpuasa, maka kita makan, kita mulakan seperti mana dalam satu hadis Nabi kata, diceritakan bahawa Nabi SAW apabila hendak berbuka puasa, Nabi akan mulakan dengan rutabat, iaitu kurma yang basah. Kalau sekiranya fa'illam takun rutabat, kalau tak ada kurma yang basah, fatamarat, kurma yang kering. Kalau sekiranya fa'illam takun tamarat, kalau tak ada kurma yang kering, hasawatin min ma', maka Nabi akan teguk dengan beberapa teguk air. Kenapa? Sebab seperti mana yang kita ada sebutkan tadi, kerana kurma ni, kalau sekiranya, ya, kalau kita kata kita bersahur contohnya, makanan yang sahur tadi, dia dapat memberikan bekalan atau tenaga kepada kita dalam tempoh sekitar 6 jam, 7 jam. Tapi apabila kita dah sampai waktu berbuka, kita akan lesu, lemah dan sebagainya. Tapi bila kita makan kurma tadi, dia dapat menyalurkan tenaga, iaitu gula yang ringkas tadi kepada badan, memberikan tenaga untuk kita solat, apatah lagi kalau solat tarawih dan sebagainya, Haji Syam, ya. Jadi itu sebenarnya tenaga yang diperlukan. Kalau boleh, sebaiknya kita berbuka dengan ringan, nanti selesai daripada solat dan sebagainya, maka barulah berbuka dengan benda yang berat. Okey, masya-Allah. Rupanya itulah, ya. Jadi betul lah, kita kena ambil lah kurma ni masa kita sahur bila kita nak berpuasa nanti. Sikit perkongsian yang saya nak kongsi dengan ustaz dan juga penonton yang dihormati sekalian. Sebenarnya memang ada request daripada kami punya pembeli ni untuk hantar ke pusat-pusat tahfiz. Ada. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi hotline kami di 019-289-7624, dan untuk kita bantu untuk tuan-tuan dan puan-puan buat pesanan ini dan kita hantar ke pusat-pusat tahfiz. Ya, sebab pusat tahfiz ni kita hantar secara percuma di seluruh Semenanjung Malaysia. Banyak yang buat, ada yang beli sampai 50 pack. Bila beli 50 pack tu, kita akan bagi harga special lah untuk dia. Dan kita akan bantu dia untuk kita hantar dia ke pusat-pusat tahfiz tu nanti, insya-Allah. Satu pahala yang sangat besar, kan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tak silap saya ustaz, ada hadis Nabi yang mengatakan sekiranya kita hidang makanan untuk orang yang buka puasa. Betul. Macam mana tu ustaz? Jadi hadis tu kata barang siapa, jadi man fattara sa'iman, ya, Nabi kata barang siapa yang memberi iftar ataupun memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka kana lahu mithlu ajri saim, dia dapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangkan pahala. Masya-Allah. Maka dia dapat apa? Double tuan-tuan dan puan-puan, ya. Maka sebenarnya kalau memberi makan orang berpuasa ni bukanlah hanya kita kena sponsor. Ya, kalau mampu kita sponsor dan sebagainya. Tetapi menghulurkan makanan, menyuapkan makanan, menghidangkan makanan, itu termasuk dalam kategori memberi makan kepada orang yang berpuasa. Masya-Allah. Jadi rebutlah peluang. Kita kena rebut peluang tuan-tuan dan puan-puan dalam bulan puasa nanti, insya-Allah, di mana Ramadan pun kurang lagi 30 hari, sebab hari ini dah 5 Syaban. Ya, jadi kita ambil peluang, pahala berganda ke dalam bulan Ramadan nanti tu, kan. Untuk kita jamu orang buka puasa, terutama pula kalau anak-anak tahfiz tu lagi, masya-Allah lah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ada lagi soalan dekat situ. Dia kata, ustaz, ada tak beza kurma daripada Madinah ni dengan kurma dari Palestin, ustaz? Dia tanya. Ni mungkin merujuk pada Mejul lah kot ni. Okey. Baik. Berkaitan dengan kurma ni, sebenarnya dia ada kurma yang contoh kalau kita ambil kurma ajwa sekalipun, ya. Kalau tengok sekarang, ya, kalau kita baca dalam kajian di surat khabar dan sebagainya, ada orang ambil benih daripada kurma ajwa tu, dia tanam di mana? Ponorogo. Di mana? Di Indonesia. Dia tumbuh subur, tetapi dia punya kualitinya tidak standing dengan apa yang ditanam di Madinah. Tanah haram Madinah lah. Ya, yang ditanam di Madinah. Itu menunjukkan sebenarnya kalau kurma yang memang asal daripada tempat tu, mungkin di tempat asalnya itu lebih baik. Tetapi kalau kurma yang berasal daripada tempatnya kemudian ditanam di tempat lain, bukan kita kata dia tidak baik, tetapi dia juga baik. Sebab ada kurma yang mungkin dia tak asal daripada Madinah pun, dia berasal daripada macam-macam. Ada kurma, kita kata kurma
nama dia Diklatun Nur, ya, dan sebagainya yang ditanam di California pun ada tuan-tuan dan puan-puan. Masya-Allah. Ya. Jadi nak ceritanya khasiatnya ada dan sebagainya, insya-Allah khasiatnya sampai pada tuan-tuan dan puan-puan. Perbezaannya adalah dari segi rasa dan kualitinya sedikit berbeza daripada tempat yang asal. Ya, betul. Maklumlah kan. Lagipun sebab macam kita punya kurma ni daripada tanah haram Madinah. Bila sumber daripada tanah haram tu adalah fadilatnya ustaz ya kat situ insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa mungkin setakat ini dulu. Alright. Okey, kita pun dah terima cue dah daripada producer. Dia kata sebab kita telah pembesiaran. Jadi kita nak ulang selagi untuk tuan-tuan dan puan-puan, kurma ajwa RM48 dan kurma safawi RM35, termasuk proses untuk di seluruh semenanjung Malaysia. Macam kita cerita tadi lah ustaz. Ada yang nak beli untuk mak dengan ayah, ada yang nak buat surprise untuk kakak ke adik ke, ada yang nak buat hadiah untuk di pusat-pusat tahfiz. Ada tuan-tuan. Memang kita terima banyak request untuk itu dan kita tengah uruskan pun sekarang ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kat mana nak beli? Nak beli, kita boleh visit kita punya website kita www.shopping.tsts.com.my, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh buat di hujung jari. Saya sekarang order ustaz. Mudah Haji Syam ya. Dari hujung jari saja ordernya, dan dah tak perlu nak ke pejabat pos. Kalau nak hantar, sebab kita dah bantu untuk postage-kan. Dan kalau katakan ada soalan ke, nak beli lebih ke, nak hantar ke mana-mana, ke pusat tahfiz ke, nak hantar secara borong ke apa ke, boleh call hotline kami 0192897624 ataupun yang tertera dekat dalam di skrin kami yang kat bawah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, jangan lupa like dan share. Jangan lupa like dan share Facebook Tabung Haji Travel. Semoga segmen kita pada pagi ini dapat memberi lebih manfaat kepada lebih ramai orang. Amin, sebab kita pun tak tahu pun ada banyak lagi sejarah dan juga faedah-faedah yang ramai mungkin ada yang kita tak tahu. Pada hari ini baru kita tahu atas perkongsian dengan Ustaz ni. Jadi Ustaz Hanif, terima kasih banyak Ustaz Hanif. Sama-sama Haji Syam. Semoga kita dapat jumpa lagi insya-Allah Ustaz Hanif ya. Amin insya-Allah. Di segmen yang akan datang insya-Allah kita dapat kongsi lagi, korek lagi ilmu kita berkenaan dengan kurma ni nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat ini saja dulu untuk hari ini, sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.